Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji-haji semua sehat? Alhamdulillah. Okey, macam mana perasaan haji semua pada pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, happy tak? Okey, sedap tak kedai mamak kita makan tadi? Mamak Arab tadi? Alhamdulillah, sihat. Aman. Sedap Hujan. Ribut kah Ustaz? Ribut pasir kah? Ribut pasir pun. Tes. Okey, dapat dengar haji semua? Dapat. Okey. Okey, kita ulang semula ya. Boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji semua sehat? Alhamdulillah. Okey, pada pagi yang mulia ini, okey, kita dah berada di dalam bas. So, pagi ini kita akan pergi ke mana haji semua? Jabal Rahmah. Okey, sebelum tu kita nak pergi Jabal Rahmah. Jadi saya sebagai mutawif anda pada pagi ini dan juga bersama saya iaitu Mutawifah Bella. Jadi pada pagi ini sebelum kita pergi ziarah ke Jabal Rahmah, jadi saya akan memberi sedikit tentang bukan saya tetapi Ustazah Bella akan memberikan sedikit tentang pengenalan Jabal Rahmah dan sedikit tentang skop keselamatan kita berada di dalam bas ataupun di mana-mana tempat yang kita tujui. InsyaAllah boleh haji semua? Boleh. Okey, persilakan Ustazah Bella. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sihat Ustazah? Masih kuat? Si kuat lagi. Tak patut kuat Haja. Kuat? Tak kuat dah Ustazah, kau Ustazah. Rasanya kafan dah siap dah. Dah siap dah. Boleh Ustazah? Boleh, okey. Saya Mutawifah Bella yang akan menerangkan tentang keselamatan mula daripada dalam bas sampai ke Jabal Rahmah nanti. Jadi untuk di dalam dipastikan beg ataupun barang berharga disimpan dengan betul. Okey, lepas tu pakai seat belt. Duduk. Jangan goyang-goyang ya. Lepas tu jangan seat. Kalau nak buang sampah, buang betul-betul, jangan sepahkan. Okey, boleh Haji Hakimi? Boleh, alhamdulillah. Tu kalau ada rasa ataupun mabuk dalam perjalanan, boleh minta ataupun minyak angin dengan saya. Kita akan ke Jabal Rahmah yang ambil perjalanan sekitar beberapa jam dari Jeddah. Jadi di dalam kita akan menerangkan beberapa peristiwa di Jabal Rahmah. Okey, jadi haji sekalian mohon diberi perhatian kepada Mutawifah. Boleh? Boleh. Jangan nakal haji boleh ya? Okey. Untuk pengenalan. Ya, Mutawifah Batrisha. Saya ada soalan. Oh ya, boleh. Silakan. Saya ada soalan, Mutawifah Bella. Ya. Apa itu Jabal Rahmah? Okey, Jabal Rahmah. Jabal maksudnya gunung, Rahmah maksudnya adalah kasih sayang. Disebabkan dinamakan Jabal Rahmah adalah pada 400 Hijriah dahulu, nama Jabal Rahmah adalah Jabal Ilal. Jabal maksudnya gunung, Ilal tu maksudnya tengkok kita ni akan berpusing untuk mencari gunung tersebut. Jadi 400 Hijriah dahulu datanglah satu orang penulis yang bernama Nasir Muhsin. Datang dan menanyakan kenapa disebut Jabal Ilal. Maka disitulah dia tukar menjadi Jabal Rahmah. Yang mana Jabal Rahmah tersebut adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Okey.
Ada lagi pertanyaan? Ustazah, Jabal Rahmah ya termasuk tempat wukuf Arafah kah? Ya. Jabal Rahmah termasuk kawasan untuk bahagian wukuf Arafah yang dilakukan pada musim haji pada Jah. Menjawab? Okey, ada lagi? Ustazah, boleh ke berdoa di Jabal Rahmah? Boleh, malahan sangat dianjurkan. Kerana di situ adalah salah satu tempat yang mana doa yang sangat mustajab. Ada tak doa yang khusus? Doa yang khusus adalah mungkin kebanyakan jemaah berfikir datang ke Jabal Rahmah disebabkan di situ adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, maka di situ doa untuk jodoh. Tapi hajah sekalian, ketahuilah bahawasanya di situ kita berdoa untuk meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Minta untuk dapat zuriat yang baik, soleh-solehah, keturunan yang baik, soleh-solehah. Jadi di situlah tempat kita berdoa sebanyak-banyaknya. Boleh? Boleh, insya-Allah. Ada lagi? Ada lagi soalan Ustazah. Ya. Kenapa dia dipanggil nama Jabal Rahmah? Okey, seperti yang saya terangkan kepada Haja Batrisya, yang mana Jabal maksudnya adalah gunung, Rahmah maksudnya kasih sayang. Yang mana Jabal Rahmah itu adalah sendiri disebut Jabal Rahmah dikarenakan pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah terpisah sekian lama. Faham, alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi tak haji semua? Okey, untuk pengenalan sendiri, apa itu Jabal Rahmah? Kenapa kita harus pergi kat sana? Macam mana bentuk? Okey, lepas ni kita akan pergi. Okey, Jabal Rahmah sendiri adalah berbentuk bukit, perbukitan ataupun pergunungan. Lepas tu Jabal Rahmah sendiri memiliki perbatuan granit. Granit ni maksudnya adalah batu yang timbul daripada bumi. Dan di situ adalah mungkin perjalanan agak licin. Dimohon agar semua hajah haji kalau nak jalan berkumpulan. Di mana tempat naik, di situlah tempat turun. Boleh? Boleh. Lepas tu tinggi Jabal Rahmah sendiri setinggi 70 meter, agak tinggi. Okey. Jadi hajah haji sekalian, diminta untuk ketika naik nanti dan turun, mohon dijaga perjalanan dia, jangan terlalu terkejar-kejar, dan kalau seandainya tidak mampu untuk naik ke atas, boleh di bahagian bawah sahaja. Okey. Ada soalan lagi? Maaf Ustazah, saya nak tanya berkenaan dengan jemaah wanita yang kedatangan haid secara tiba-tiba semasa dah sampai dekat Jabal Rahmah nanti. Okey. Untuk para wanita yang kalau kedatangan haid secara tiba-tiba ketika ketika sampai di Jabal Rahmah, ketika kita untuk ziarah ke Jabal Rahmah, maka dibolehkan untuk menziarahi. Hanya saja tidak dibenarkan untuk solat ataupun memegang Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Jadi untuk berzikir, berdoa dan sebagainya itu diperbolehkan, insya-Allah. InsyaAllah, macam mana aja dah faham dari sini yang disampaikan Ustazah Bella? Okey, dah boleh ya? Okey. Kita pun dah tahu pengenalan tentang Jabal Rahmah serba sikit. Jadi sekarang saya sebagai mutawif anda pada pagi ini menerangkan atau cerita dengan haji semua, dengan haji semua, peristiwa sedikit tentang Jabal Rahmah. Jadi ada 3 peristiwa, iaitu peristiwa yang menjadikan saksi sebagai Jabal Rahmah tersebut. Jadi peristiwa yang pertama yang masyhur yang kita selalu dengar sekarang, iaitu perjumpaan Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Betul? Betul tak jadi semua? Okey. Ceritanya macam ini. Peristiwanya seperti ini. Dahulu ketika Nabi Adam alaihi salam masih berada di tempat yang ditinggalnya, iaitu banyak meriwayatkan tentang Nabi Adam ada di India.
iaitu di Hindi ya, di India. Jadi banyak yang mengatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam berada di India. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mewahyukan Nabi Adam untuk berhijrah ataupun pindah ke Mekah. Setelah turunnya wahyu itu, kemudian Nabi Adam alaihissalam pun berhijrah ke Mekah. Setelah itu ada peristiwa yang mengatakan yang ulama meriwayatkan bahawa setiap langkah yang Nabi Adam tinjak, iaitu langkahnya tinjak aja semua. Dia pinjak. Setiap yang dipinjak oleh Nabi Adam akan menjadi sebuah kampung. Banyak yang ada mengatakan itu, okey. Kemudian setelah sampai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk tawaf ke Baitullah. Sebanyak berapa kali? Ada semua? 7 kali. Maka disitulah tempat terjadinya, iaitu tempat kita tawaf. Maka setiap kesalahan sebab setiap bukan setiap aja semua, sebab sebelum ini kan ada Nabi Adam membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu setelah dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dosanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Memang kerana apa? Selama 40 tahun Nabi Adam alaihissalam memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama tak? Selama 40 tahun. Jadi air mata Nabi Adam alaihissalam ni kan, ketika dia menangis dapat, kalau digumpulkan satu muka bumi ni tidak dapat menandingi air mata titisan Nabi Adam alaihi salam. Jadi setelah itu sampai ke di Mekah, maka dia pun pergi ke namanya Padang Arafah. Sini sebelah ni adalah Padang Arafah, sebelah tu je. Nanti kita akan pergi, kita akan tengok Jabal Rahmah. Di situlah tempat pertemuan Nabi Adam alaihi salam bersama Siti Hawa. Setelah sampai di situ, kita akan tengok ada tugu warna putih. Tugu warna putih itu adalah tempat pertemuan Nabi Adam alaihi salam. Nanti kita sampai sana, kita akan tengok ada tugu warna putih. Itu adalah peristiwa sedikit tentang Nabi Adam alaihi salam bertemu ya dengan Siti Hawa. Kemudian peristiwa yang kedua adalah mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan alaihi salam, Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim bermimpi sebanyak 3 kali, iaitu mimpi pertama iaitu beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Mimpi pertama. Jadi mimpi pertama ni Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Betul tak mimpi ni? Okey, tak apa. Kemudian harinya mimpi lagi yang kedua kali, iaitu beliau menyembelih Nabi Ismail. Yang ketiga, setelah yang ketiga inilah baru Nabi Ibrahim memang percaya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sanggup nak sembelih anak sendiri kan? Dengan itulah setelah Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah bantuan Allah, iaitu menurunkan domba dari syurga. Maka jadi menyembelih menyembelih Nabi Ismail. Domba kan, kambing. Betul, khibas. Khibas kan domba. Betul lah, khibas. Okey, peristiwa yang ketiga adalah khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia disebut khutbah terakhir? Ajar-ajar semua. Tak apa, biasa jawab. Kerana setelah khutbah itu diadakan, maksudnya sempurnanya agama ketika waktu itu. Setelah sempurnanya agama, maka ketika itu tugasnya baginda Nabi Muhammad SAW sudah habis, sudah tamat. Maka semua para sahabat waktu itu semua gembira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Tapi ada 2 sahabat menangis. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Menangis kerana apa? Habisnya kerja baginda Nabi Muhammad SAW
maka Allah akan ambil. Sebab itulah firasat mereka kuat bahawa Allah akan ambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah peristiwa yang ketiga. Jadi tidak lama lagi, dalam berapa minit haji semua kita akan sampai ke Jabal Rahmah. Jadi faham ya peristiwa dengan pengenalan sedikit tadi haji semua, insya-Allah. Okey, untuk haji, terutamanya untuk haji, kita nak menunaikan haji, jadi kita nak dapatkan haji mabrur, bukan haji Marlboro. Okey, jadi tolong kalau ada pegang Marlboro tu, simpan ataupun buang. Ibaratnya kita ceraikan dengan talak 3. Boleh ya? InsyaAllah. Boleh tak? Untuk dapatkan haji mabrur. Okey, alhamdulillah. Sekarang masanya kita dah sampai. Okey, minta tolong aja semua turun dari bas. Okey, boleh? Okey, sekarang kita pun dah berada di Jabal Rahmah. Okey, tengok tak Jabal Rahmah di sini? Ada tugu putih. Ini yang diceritakan saya pada sebentar tadi. Besar habis kan? So, sebelum itu Haji, sabar ya, sabar ya. Sabar. Okey, minta perhatian sikit ya. Okey, sebelum kita nak naik mendaki ke atas, ada beberapa perkara yang penting saya akan sampaikan. Iaitu ada 3 perkara. Yang pertama adalah keselamatan kita, yang kedua adalah tentang akidah kita, yang kedua tentang akidah, yang ketiga adalah tentang adab kita menziarah ke Jabal Rahmah. Jadi yang pertama iaitu tentang Yang pertama adalah tentang keselamatan. Jadi bas kita berwarna merah. Okey, ingat ya. Kita parking di sini. Pastikan parking di sini warna merah, namanya apa? Sakaratul Maut. Okey, ingat dah, setiap bas warna merah kemudian namanya ada Sakaratul Maut. Ini adalah bas kita ya. Okey, ingat ya. Okey, kemudian apabila kita dah mendaki gunung nanti, minta semuanya simpan barang berharga dengan baik-baik letak dalam beg, sentiasa dibawa. Jangan letak sekati tau. Okey. Yang kedua adalah apabila ada tengok orang Arab ataupun orang Arab Bedawi, macam dia bawa kamera tengok ada haji semua krik. Jadi dia minta 10 rial, 10 rial. Bosku 10 rial. Jadi kalau dapat elakkan ya. Sebab apa? Kalau dia dah minta 10 rial, tadi kalau haji semua tak bagi, takut dia merampas. Barang besar badan kita, jauh mananya? Ya, kena rompak. Bukan rompak. Pakai kamera lah. Adalah sikit. Jadi sebab tu mesti hati-hati ya. Kalau dapat, kalau dia cakap tu malah tak payah. No. La. Okey, dapat dia aja semua. Okey, setelah dah sampai di sana, dah sampai ke puncak, jadi minta semua jangan adab ya. Yang kedua adalah akidah kita ya. Jadi dah sampai di sana, akidah kita mesti jaga. Bukan kena tugu itu kita meminta apa semua ya. Boleh? Kita jangan conteng, jangan sebab itulah kita berdoa, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dah faham ya? Dari segi akidah kita jangan sampai terpesong sebab tugu tu tadi. Yang ketiga adalah tentang adab kita. Adab kita mesti jaga dengan orang, pasal percakapan kita, mulut kita, perbuatan kita mesti jaga ya. Boleh aja semua? Boleh. Okey. Macam mana Ustazah Bella? Boleh. Dan satu lagi, jangan bawa marker, pen, tulis-tulis nama dekat situ ataupun ada ke? Jadi kalau kita nak minta jodoh, doa, minta jodoh tu kita secara berdoa. Dan nak melambai, nak memanggil tu tak ada panggil dekat atas Bukit Jabal Rahmah. Nak panggil tu dengan doa, ya Allah, datangkan seperti mana kau datangkan aku di sini, maka datangkanlah ahli keluargaku di sini juga. Okey. Saya boleh Okey, sekarang saya boleh lepas dengan haji-haji semua pergi. Kalau untuk hajah boleh bersama Wifa. Kalau untuk haji bersama saya ya.
Boleh? Okey, jangan lupa ya bas kita Sekaratul Maut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.